Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada para penonton yang setia bersama kami. Selamat datang ke Statement Podcast Teknologi pada hari ini. Pertama kita akan memperkenalkan kepada tetamu kita. Bro, siapa nama kamu bro? Okey, nama saya Brian. Okey, saya nama mencik saya 109-242. Okey. Saya Nur Alia binti Marsudi, nombor metrik 111471. Saya Syaisyah Anak William, nombor metrik saya 112329. Semua dari fakulti KPM kan? Betul bro. Apa nama Saya dari fakulti FAB itu. FAB tidak lah. Sama. Okay. Nama saya Canadian OEPRI. Nombor metrik saya ialah 110471. So pada hari ini kita akan membicarakan topik yang sangat panas, yang sangat relevan pada waktu kini, yaitu tentang machine learning, yaitu bagaimana cara AI ataupun kecerdasan buatan, bagaimana cara mereka untuk berfikir seperti manusia, membuat sesuatu ataupun memproses sesuatu selayaknya manusia sebenar. So para pendengar, pernahkah anda terfikir bagaimana cara telefon bimbit mengesan wajah anda, ataupun bagaimana rancangan Netflix menawarkan ataupun menyediakan siri-siri ataupun filem yang tepat dengan cita rasa kita. Okey. Semua teknologi seperti yang saya sebutkan tadi digerakkan oleh satu pendekatan dalam machine learning yang dikenali sebagai rangkaian konvolusional. Dalam podcast ini kita akan menyelami konsep tersebut. Okey, untuk memulakan perbincangan kita, marilah kita fahami terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan rangkaian konvolusional dalam machine learning. Okey. So, rangkaian koneksionisme ini ialah model pembelajaran mesin yang dibina berasaskan neuron buatan. So, neuron-neuron ini dihubungkan antara satu sama lain, sama seperti neuron dalam otak manusia. So, setiap neuron menerima input, memproses maklumat dan menghasilkan output. Apabila output tersebut salah, sistem akan belajar daripada kesilapan itu dan membetulkan dirinya. Proses inilah yang menjadikan mesin semakin pintar dari masa ke semasa. So, model ini juga menjadi asas kepada neural network dan deep learning yang digunakan secara luas di dunia. Okey. So, bagaimanakah yang berfungsi? Secara ringkas, rangkaian koneksionisme mempunyai 3 lapisan utama. Pertama iaitu lapisan input yang menerima data seperti image, suara atau teks. So, berdasarkan pengetahuan saya, yang kedua itu merupakan lapisan yang tersembunyi, di mana pemprosesan sebenar berlaku dan corak kompleks dikenal pasti. So, ketiga lapisan output yang menghasilkan putusan seperti ramalan atau pengelasan. Okey, proses pembelajaran ini berlaku melalui satu kaedah yang dipanggil backpropagation, di mana kesilapan di atas pula untuk memperbaiki pemberat neuron. Perkongsian sangat menarik daripada Encik Brian. Untuk sekarang kita berhenti dulu dan kita akan kembali lagi. Jangan ke mana-mana. Hai, kembali lagi bersama kami di podcast pada hari ini. So, topik kali ini sangat menarik sebab ia berlaku di semua kalangan umur, semua bangsa tanpa mengira masa dan tempat juga. So, untuk kes yang pertama ni,
untuk memudahkan pemahaman semua penonton, kita akan melihat contoh aplikasi rangkaian jurnalisme dalam dunia sebenar, iaitu WhatsApp yang menggunakan pengecaman wajah yang digunakan secara meluas dalam level pintar dan sistem keselamatan. Apakah pendapat anda tentang statement tadi, Encik Syiri? Kalau kita lihat dari contoh dengan sebenar, yaitu pengecaman wajah seperti Face ID, sistem ini dibentuk menggunakan ribuan imej wajah. Rangkaian neuron belajar menapasi ciri seperti jarak mata, bentuk hidung, dan struktur muka. Pada peringkat awal, sistem mungkin tidak dapat mengesan dengan sempurna dan membuat kesilapan. Namun, semakin banyak data yang digunakan, semakin betul pengecaman dilakukan oleh sistem tersebut. Pada hari ini, teknologi ini digunakan bukan sahaja dekat level pintar, tetapi juga dalam sistem keselamatan dan kawalan akses. Okey, sangat menarik dan mudah dipahami apa yang disampaikan oleh Encik Syiri tadi. So, kita akan berehat sebentar dan jangan ke mana-mana. Kembali lagi bersama kami. Jadi punggungku dah sedikit sakit ni, duduk-duduk lama-lama sangat. So topik kali ini ialah bagaimana industri hiburan digital, iaitu Netflix. Semua orang tonton Netflix dekat sini kan? Ya. Ada subscribe kan? Bagaimana Netflix menggunakan rangkaian jurnalisme untuk memberi cadangan kandungan yang dipribadikan sesuai keinginan pengguna. Bagaimanakah pendapat anda, Encik Alia? Ini pendapat saya, bagaimana Netflix dapat connect dengan rangkaian koneksionisme adalah Netflix dapat menganalisis sejarah tontonan, masa tontonan, genre kegemaran pengguna. Rangkaian neuron kemudian mengenal pasti corak minat setiap individu. So, hasilnya Netflix mampu mencadangkan beberapa genre kepada pengguna untuk hasilkan Netflix mampu mencadangkan beberapa genre yang berbeza kepada setiap pengguna. So, inilah sebabnya mengapa kita sering merasakan Netflix ni memahami cita rasa genre yang kita minat. Contoh genre apa, Cik? Porno ke? Drama. Ayo. Rasa macam nak jadi oppa pula kan? Okey. Jadi soalan yang ketiga ni untuk Encik Brian. Okey. Kita telah melihat pelbagai rangkaian jurnalisme digunakan dalam teknologi pengecaman suara seperti Google Assistant, Gemini dan Siri. Betul. Bagaimana pendapat Encik tentang sistem ini tadi? Okey, bagi saya apabila kita bercakapkan suara itu ditukar kepada isyarat digital. So bila kita tidak mempunyai akses, macam kita tengah driving kan, kita akan tidak dapatlah handphone kita ni. So basically kita perlukan suara kita itu dapat memudahkan kita untuk melayari website ataupun untuk menelefon orang lainnya, macam itulah. So seterusnya, sistem ini juga akan memahami arahan dan memberikan jawapan yang sesuai. Teknologi ini sangat membantulah bagi saya kerana kadang-kadang kita ni terlalu busy juga. Betul juga. Sebab ni kita boleh drive sambil layan Google. Google, buka
Perkenalkan aku sikit. Ini layan sikit masalah kan. So sebagai penutup, jelaslah bahwa rangkaian Kanisma ini memainkan peranan penting dalam lapisan masyarakat kita pada hari ini yang hidup penuh dengan AI, dengan teknologi, dengan handphone semua. Jadi secara tidak langsung teknologi ya, seperti machine learning ini memudahkan keseharian kita. Okay. Dan diharapkan perkongsian pada hari ini oleh para tetamu kita sedikit sebanyak membantu para penonton untuk memahami apa itu machine learning. Terima kasih kepada Encik Ryan, Encik lupa Alia, sorry dan Encik Syiri kerana sudi untuk datang ke podcast kita pada hari ini. Maaf jika ada salah kata-kata, harap maaf lah, tak maafkan. Okey, itu saja daripada kami. Terima kasih.